لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من خزيم وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, pada masa itu kami ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga, yang disebut secara terang, secara jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia cerita dekat kita, kata dia pada satu hari itu dia bersama dengan 6 orang lagi. Dia bersama dengan 5 orang lagi. Masuk dengan dia 6. Masuk dengan Nabi 7. Kata dia, kami 6 orang ni duk ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam: utrud haula la yajtari'una alaina. Kami 6 orang sama dengan Nabi satu hari dijumpa orang-orang kafir Quraisy. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi dakwah dekat mereka. Nabi bawa sahabat 6 orang. Bila sampai aja di depan musyrikin ni, di depan golongan musyrikin ni, depa kata di depan Nabi ni, depa kata utrud haula. Depa kata, wahai Muhammad, ni 6 orang ni tolong halau pergi jauh. La yajtari'una alaina, kami tak mau depa ni esok boleh sombong dengan kami. Kalau dalam bahasa Penang ni kita kata, kami tak mau 6 orang ni buat wajah ke kami. Itu bahasa kita yang bunyi tu sedap sikit. Golongan kafir Quraisy ni sombong. Depa kira kalau orang nak main dakwah dekat depa ni, Muhammad tak apa, lain pada Muhammad tolong pergi jauh. Depa kata depa punya level ni, depa punya kedudukan ni boleh bersembang dengan Nabi aja. Orang-orang Nabi tak mau.
Bila Nabi SAW pergi jumpa mereka, Nabi berdakwah dekat mereka, Nabi bawa 6 orang ni pergi sekali, sampai-sampai hak tu dia kata dulu, utrud haula, tolong halau ni 6 orang ni, tolong halau pergi jauh. La yajtari'una alaina, kami tak mahu mereka ni esok jadi sombong dengan kami. Mereka bukan level kami, mereka tak layak nak jumpa kami. Kalau kami bagi muka, esok mereka ni nanti naik tocang. Itu maksud dia. Tolong halau 6 orang ni. Muhammad nak cakap dengan kami, tak apa, cakap. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. 6 orang yang sama dengan Nabi itu, dia kata ana. Satu dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga satu orang laki-laki daripada kabilah Hudzail. Yang keempat Bilal bin Rabah. Yang kelima dan keenam dia kata 2 orang laki-laki yang aku tak payah sebut nama mereka ni siapa. Sa'ad bin Abi Waqqas kata 6 orang tu kami lah. Nabi ajak teman, maka kami pergi teman Nabi. Sampai-sampai kami kena halau. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah ayyaqa fahaddatha nafsa. Kata-kata orang kafir musyrikin ni menghina sahabat Nabi ni betul-betul mencalakkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan Nabi. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia bila dia sayang dekat satu orang, dia tak suka orang kata tak elok kat orang yang dia sayang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kawan sahabat dia cukup jaga kan. Hampa hina sahabat aku, sopa hampa hina aku. Hampa pandang rendah kepada sahabat aku, sopa hampa pandang rendah dekat aku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang dikeluarkan oleh kafir musyrikin Mekah yang dipaham sebagai menghina sahabat Nabi ini, kata hadis ni, fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberi kesan pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatha nafsah, jiwa Nabi terusik dengan kata-kata penghinaan itu. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah turun ayat kepada Nabi. Allah berfirman, wala tatrud alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sadaqallahul azim. Ayat 52 daripada surah Al-An'am. Allah turun ayat itu dekat Nabi. Allah kata wala tatrud, dan janganlah kamu halau alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, orang-orang yang menyeru manusia kepada Tuhan kamu pada waktu pagi dan petang. Orang baik-baik, orang nak ajak orang suruh jadi baik, jangan duk halau dia. Golongan yang baik-baik, golongan yang duk buat kerja baik, jangan halau dia. Allah turun satu ayat kepada Nabi, jangan halau orang-orang yang mengajak manusia kepada Tuhan, yuriduna wajhah, kerana mereka tak nak, mereka tak mau benda lain melainkan yang mereka mau adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat tu, Nabi berasa lega sikit. Ayat itu menunjukkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala memihak kepada Nabi dan kepada sahabat Nabi. Nabi rasa lega sikit. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hubairah, bukan Abi Hurairah, Abi Hubairah radhiyallahu anhu, wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Abu Hubairah ni dia salah seorang daripada sahabat yang terlibat di dalam bai'atur ridwan, di dalam perjanjian yang berlaku di Hudaybiyah. Dia salah seorang daripada sahabat yang terlibat di dalam perjanjian itu. Kata Abu Hubairah ni, dia kata anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Faqalu ma akhadhat suyufullah min aduwillah ma akhadhat. Faqala Abu Bakr
radhiyallahu anhu, ataquluna hadha li syaikh Quraisy wa sayyidihim? فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال أبو بكر يا إخوتاه أأغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hubairah radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang yang terlibat di dalam perjanjian yang disebut sebagai Bai'atul Ridwan. Kata dia satu hari Abu Sufyan main jumpa 3 orang sahabat Nabi. 3 orang itu ialah seorang Salman Al-Farisi, yang kedua Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang ketiga Bilal bin Rabah. 3 sahabat besar. 3 ni kalau tuan-tuan baca cerita tiap-tiap seorang ni panjang cerita mereka, jasa mereka, pengorbanan mereka, macam-macam benda yang mereka buat untuk Islam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sewaktu 3 orang duduk, Salman Al-Farisi, ini nama besar juga, pernah turun satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah cerita dalam ayat tu, kata akan ada satu orang manusia, satu golongan manusia esok ni, yang golongan ini kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka ni. Bila turun ayat tu Nabi baca, bila Nabi baca sahabat tanya, siapa yang dimaksudkan dengan golongan yang mereka kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka? Nabi beralih, Salman duduk ada tepi. Nabi tepuk bau Salman Al-Farisi. Nabi kata, hadza wa qaum. Nabi kata, dia ni dan kaum dia. Nabi kata, ini orangnya dan kaum dia. Nabi SAW kata macam tu. Salman Al-Farisi salah seorang dia ada situ. Yang kedua Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib orang Arab. Kemudiannya dia ni dibawa dan dijual sampai dibeli oleh orang yang bukan Arab. Maka kerana itu dipanggil dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, walhal dia orang Arab. Suhaib ni tinggal harta kekayaan dia kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga Bilal bin Rabah. Tak payah cerita, semua orang dengar sangat cerita tentang Bilal. Mereka tiga-tiga duduk pada satu tempat. Tiba-tiba mai Abu Sufyan. Abu Sufyan pada masa itu belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam pada hari pembukaan kota Makkah. Bila Nabi masuk ke Mekah, Nabi buka kota Mekah. Hari pembukaan kota Mekah tu Abu Sufyan masuk Islam. Hadis ni berlaku 2 tahun sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan ni satu orang besar di Mekah, dan dia salah seorang kepala yang menentang Nabi habis-habisan. Satu hari Abu Sufyan mai di depan 3 orang ni, di depan Salman, di depan Suhaib dan di depan Bilal. Bila dia sampai di depan mereka ni, faqalu, 3 sahabat Nabi ni kata dekat dia. Dia kata, ma akhadhat suyufullah min aduwillahi ma akhadha. Dia nampak Abu Sufyan mai, Suhaib, Bilal dan juga Salman, 3 dia kata dekat Abu Sufyan ni. Dia kata, bila lah dia kata pedang Allah nak makan dia ni. Tuan kena faham bagaimana sahabat Nabi ditekan pada masa tu di Makkah ni. Kita kena faham keadaan pada masa tu. 2 tahun sebelum Nabi dimasuk Makkah untuk nak membuka kota Makkah, macam mana keadaan pada masa tu? Islam ditekan, diserang, dia apa, macam-macam punya duk kena. Jadi mereka ni punya marah dekat orang-orang musyrikin ni. Bila nampak aja Abu Sufyan mai, mereka terus kata dekat Abu Sufyan ni. Mereka kata, bila lah mereka kata, ma akhadhat suyufullah min aduwillahi ma akhadhaha. Mereka kata, bila lah mereka kata pedang Allah ni nak bertindak ke atas musuh Allah ni. Maksud daripada dekat Abu Sufyan ni. Faqala Abu Bakar
radhiyallahu anhu. Kebetulan Abu Bakar dia ada di situ. Abu Bakar kata dekat mereka, ataquluna hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim. Abu Bakar ni buat marah, kata dekat tiga orang ni, dekat Bilal, dekat Suhaib dan dekat Salman ni. Abu Bakar kata dekat mereka tiga, Abu Bakar kata ataquluna hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim. Apa pasal hampa pergi cakap macam tu dekat satu orang syaikh, satu orang sayyid, satu orang besar di kalangan orang Quraisy? Hampa kenal tak Abu Sufyan ni siapa? Dia orang besar di Makkah ni. Boleh hampa kata lagu tu dekat orang besar Makkah? Abu Bakar tegur sahabat yang tiga orang yang cakap kasar ni. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Tak lama selepas itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia rasa macam betul ke tak betul tindakan dia. Satu musuh mai nama Abu Sufyan mai duduk di depan. Sahabat-sahabat yang kuat-kuat yang banyak berkorban untuk Islam, untuk Allah, untuk Nabi ni duduk ada situ. Dia kata dekat Abu Sufyan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pula nampak seolah-olah macam defend Abu Sufyan yang tidak Islam ni, marah kepada tiga sahabat ni. Abu Bakar kata ni atas tujuan. Dalam syarah hadis ni dia menerangkan Abu Bakar kata macam tu dengan tujuan supaya Abu Sufyan ni bila dengar macam tu dia rasa Islam ni memberi ruang pada dia. Islam tak mudah-mudah mengizinkan orang kata tak elok kat dia. Abu Bakar kata tu dengan tujuan dakwah, dengan tujuan supaya Abu Sufyan bila dengar macam tu kut-kut dia teringat nak masuk Islam. Itu tujuan Abu Bakar kata. Tetapi Abu Bakar kemudian dia fikir balik, sat lagi ikut tiga sahabat ni, takut-takut Salman, Suhaib dengan Bilal ni, takut-takut mereka kecil hati pula kata aku defend orang kafir, tak defend mereka. Abu Bakar rasa tak senang. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbara. Bila sampai depan Nabi, Abu Bakar cerita balik. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kemarin ni kami duduk sekali lah. Saya, kemudian sama dengan saya ada Suhaib, ada Bilal, ada Salman. Abu Sufyan main masa tu. Sampai Abu Sufyan, mereka tiga-tiga ni nampak muka Abu Sufyan, mereka terus kata. Mereka kata, bila lah pedang Tuhan ni nak makan musuh-musuh ni. Jadi aku bila dengar macam tu, Abu Bakar kata, aku kata kat mereka, apa pasal apa cakap macam ni dekat Abu Sufyan, sedangkan dia orang besar dalam masyarakat Quraisy, tak elok hampa cakap macam tu. Abu Bakar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, salah kata saya cakap macam tu. Salah kata saya cakap macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahu. Nabi kata, wahai Abu Bakar, barangkali kamu menyebabkan sahabat-sahabat kamu marah. Nabi kata. Maksudnya Abu Bakar kata, Nabi kata dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, takut-takut hang cakap tu sahabat yang 30 kecil hati pun. Nabi kata macam tu. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Nabi kata, satu aku nak beritahu dekat hang Abu Bakar, kalaulah kata-kata hang tu tiga sahabat ni berasa marah, berasa kecil hati, Allah marah dekat hang. Nabi kata macam tu. Ya Abu Bakar, Nabi kata, wahai Abu Bakar, kalaulah cakap hang tadi ni sahabat yang tiga orang ni berasa kecil hati, Allah marah dekat hang. Bila Nabi SAW kata aja macam tu, fa'atahum, sehingga Abu Bakar As-Siddiq terus pergi dekat Suhaib, dekat Bilal dan juga dekat Salman ni, terus pergi jumpa tiga sahabat ni. Faqala, dia kata dekat mereka tiga orang, ya ikhwata a'aghdabtakum. Dia kata, wahai saudara-saudara aku, hampa marah ke dekat aku? Dia pergi tanya tiga orang ni. Qalu, jawab tiga orang ni, la, dia berkata, kami tak marah wahai Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya akhi. Mudah-mudahan kalau hang silap, Allah ampunkan hang wahai saudara. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis itu tuan-tuan, kita boleh buat kesimpulan. Yang pertama, sahabat-sahabat Nabi
Mereka ni adalah golongan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah ke mereka? Allah marah orang yang marah mereka. Satu. Sahabat-sahabat Nabi ini adalah golongan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita sampai ke hari ni kita tak boleh bercakap tak elok tentang sahabat Nabi. Tak boleh. Sebab mereka adalah golongan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti dia, apabila Abu Bakar cakap macam tu, dia pergi mengadu dekat Nabi. Nabi kata balik dekat dia, aku takut cakap hang ni menyebabkan mereka kecil hati. Kalau mereka kecil hati, Allah marahkan. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebab Nabi susah, mereka lah yang duk tolong Nabi. Satu. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, sahabat-sahabat Nabi ini langsung tak sombong. Mereka manusia yang sangat rendah diri. Sahabat-sahabat Nabi ini langsung tak sombong. Ilmu banyak macam mana pun tak ada sombong. Tak ada berasa hebat, tak ada berasa besar, tak ada berasa pandai, tak ada berasa, tak ada. Mereka ni semua very humble, sangat rendah diri. Bukti dia apa? Bukti dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi pernah sebut dalam hadis dia bahawa amal Sayyidina Abu Bakar ni kalau buh sebelah penimbang, amal seluruh manusia buh sebelah lagi. Nabi kata nescaya lebih berat amal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang macam ni punya hebat. Bila Nabi kata kat dia, aku takut cakap hang ni menyebabkan kawan-kawan hang kecil hati, dia pergi jumpa kawan-kawan ni. Dia terus tanya, hampa marah kat aku kan? A'aghdabtak? Adakah hampa marah kat aku? Maknanya apa dia? Sahabat Nabi ini sangat-sangat merendah diri dan tak ada sombong. Dan mereka bersedia minta maaf pada bila-bila masa. Begitu juga dengan tiga orang sahabat ni, Salman, Suhaib dengan Bilal. Mereka tak ada dendam dalam hati mereka. Mereka tak ada ambil benda tu buat simpan dalam hati. Bahkan mereka doa pula dekat Sayyidina Abu Bakar, kalau hang salah, mudah-mudahan Allah ampuni. Tuan-tuan boleh nampak tak hadis ni, dia memberi gambaran harmoni sahabat Nabi ni, dia harmoni sahabat Nabi ni. Tak ada Abu Bakar kau kata nak jealous dekat Umar, tak ada Umar kau kata nak jealous dekat Abu Bakar, tak ada Sayyidina Ali kau nak rasa lebih pandai daripada Sayyidina Abu Bakar, tak ada. Dan demikianlah berlaku di zaman para ulama mazhab ni. Imam Malik tak pernah rasa sombong ke atas Imam Hanafi. Imam Hanafi tak pernah rasa sombong ke atas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah rasa sombong ke atas Imam Hanbali. Tak ada perasaan ni dalam hati orang-orang yang betul-betul faham Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang ketiga, sahabat sedia menerima kebenaran. Sahabat Nabi sedia menerima kebenaran, menerima benda hak. Bila Nabi SAW habaq aja, hak Nabi habaq ni hak, hak Nabi habaq ni benar, hak tu dia pegang, dia tak cakap banyak dah, itulah yang paling benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi pengajaran kepada kita. Kita usaha tak boleh nak jadi macam sahabat Nabi, tapi kita usaha nak jadi, itu sudah kira satu kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Muka surat 189. Muka surat 189. Kita masuk bab man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu bab yang menyatakan orang yang sejahtera orang Islam lain daripada lidah dan tangannya. Dia nak cerita kat kita malam ni, orang Islam yang betul-betul Islam tu siapa dia? Adalah orang yang mulut dia tak memfitnah saudara yang sama se-Islam dengan dia. Orang Islam yang betul-betul Islam tu siapa? Orang Islam yang tak pernah guna tangan dia hidup bagi sakit orang yang sama Islam dengan dia. Itu orang betul-betul Islam. Dia kata, ketahuilah saudaraku, sesungguhnya orang yang sempurna Islam dan lebih tinggi derajat Islamnya ialah orang yang sejahtera lidahnya dan tangannya daripada menyakiti orang lain. Ya. Itu betul-betul orang Islam.
Tak ada nak dengar mulut dia nak pergi kata dekat orang sama Islam dengan dia, tak ada. Sama-sama duk main masjid, sama-sama duk pergi mengaji, sama-sama duk pakai kepiah putih, sama-sama duk ada janggut, dia tak kata. Dia tak kata, dia tahu ini saudara dia, sama Islam, macam mana dia Islam, macam tu kawan tu Islam, macam mana dia cuba nak perbaik diri dia, macam tu kawan tu nak cuba perbaik diri dia, dia akan jaga mulut dia, lidah dia daripada kata ke orang. Tapi kalau dia nak pakai nampak elok tapi duk kata dekat orang sama Islam, yang ni leceh. Tak mahu. Kita bagi padan cakap kita dengan penampilan kita, bagi padan. Kita pakai cara orang Islam, lidah kita, mulut kita jadi lidah dan jadi mulut orang Islam. Begitu. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdal? Qala man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata dia, ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah daripada orang-orang Islam yang lebih utama, yang lebih tinggi darjatnya di sisi Allah? Satu hari orang pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, daripada ramai-ramai orang Islam ni, orang yang lebih tinggi darjat di sisi Allah siapa? Orang pergi tanya Nabi macam tu. Ni dalam ramai-ramai ni, siapa yang paling baik kedudukan di sisi Tuhan? Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan itu, maka sabda Nabi, bermula orang yang lebih utama dan lebih tinggi darjatnya di sisi Tuhan ialah orang yang sejahtera orang Islam lain daripada lidah dan tangannya. Nabi kata orang yang lebih utama daripada kalangan hak ramai-ramai ni, hak lebih utama, yang lebih spesial kedudukan di sisi Tuhan ni, Nabi kata adalah orang yang dia jaga mulut dia, dia tak kata lebih kurang ke orang Islam. Yang dia jaga tangan dia, dia tak pergi buat benda yang tak elok kepada sama-sama Islam. Ini orang yang paling tinggi Islam dia, Nabi kata. Nabi jawab macam tu. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Masalah dia kata, sejahtera orang Islam daripada lidah seseorang itu apa dia? Yang ni dia kata sejahtera daripada umpat dan daripada kata nektanya. Itu maksudnya. Dia jaga mulut dia, dia tak mengumpat orang sama Islam. Dia jaga mulut dia, dia tak kata lebih kurang, benda tak elok, fitnah dia tak buat dekat orang yang sama Islam dengan dia. Dan tiada menyakiti dengan berbagai-bagai maki dan laknat dan sebagainya. Sama Islam, dia tak ada nak cakap mulut dia kok kata nak caci, nak cerca, nak maki, nak fitnah, tak ada. Orang macam ni, orang yang bagus Islamnya. Maka apabila seseorang itu tidak ia mempermaki, dan tidak ia mencaci, dan tidak ia menyakiti hati, dan tiada ia mengumpat, dan tiada ia membohong orang yang tidak bohong, sebaliknya bercakap dengan lemah lembut, dan tiada berkeras dia dengan sergah, sengking, herdik dan kurang adab dan lainnya, maka dialah orang yang memberi sejahtera orang Islam lain dengan lidahnya. Orang Islam yang baik ni macam mana? Dia kata mulut dia ni tak pernah hidup mengumpat, tak pernah hidup fitnah, tak pernah hidup maki orang, tak pernah hidup cerca, duk cela orang. Dia tak pernah guna mulut dia hidup maki hamun, duk jongkok, duk herdik, duk cakap kasar dengan orang, tak ada. Ini orang Islam yang baik. Ini orang Islam yang baik. Dia jaga mulut dia betul-betul. Maka apabila ada ia demikian itu, sejahteralah pula tangannya. Orang yang mulut baik, maknanya hati dia baik. Orang yang hati dia baik, tangan dia baik. Tentu punya, dia kata. Maka nescaya, jadilah dia orang yang lebih tinggi darjat di sisi Tuhan. Masalah sejahtera orang Islam daripada tangan itu macam mana? Dia kata, yakni dia tak menyakiti orang Islam lain dengan tangannya, seperti tidak ditampak dan tidak dipukulnya, dan tidak merosakkan harta orang lain, tidak mencuri dan tidak menyamun dengan jalan yang jahat. Dia tak buat ini semua. Apa tuan-tuan, kuliah kita yang hari itu ada satu sahabat tak beg di tepi itu hilang, handphone dalam beg hilang.
Ni kuliah kita di sini. Lepas ni ya. Satu sahabat letak beg di situ. Hilang. Mai abang ustaz, dia kata dalam masjid ustaz. Saya keluar tak ada dah ustaz. Dia kata aku salah letak tu. Baru guna yang tadi ni kata. Dia kata kalau betul tak syok. Tak syok. Sampai tak tahu tempat. Sampai tak tahu tempat. Ini masjid. Masjid ni rumah Allah. Orang pula tengah duduk dalam taman ilmu Allah. Ni duduk dalam taman ni. Taman yang berserta dengan kita malaikat al-muqarrabun. Malaikat-malaikat yang rapat dengan Allah. Dia ada sama dengan kita. Dia boleh pergi buka beg kau tu ambil handphone. Di beberapa masjid lain apa semua pun jadi. Ni duduk mengaji atas masjid tu. Sana katak cermin mereka. Curi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Rosak masyarakat kita hari ini. Dengan adanya orang-orang yang macam orang inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang menyakitkan orang Islam yang lain dengan tangan dia. Dia pergi curi harta benda orang Islam yang lain, dia pergi tamun harta benda orang Islam yang lain, dia pergi buat benda-benda tak elok dengan tangan dia. Yang ini tidak merosakkan badan orang itu dan tidak merosakkan harta dan macam benda mereka itu. Orang Islam yang baik dia jaga benda Islam. Anak-anak kita lah ni, anak-anak orang Melayu kita, anak-anak orang Islam kita lah ni, baru beberapa hari lepas dia pergi rejam kereta polis dengan ketua batu. Polis tu sampai hari ini dalam keadaan cedera parah. Jadi saya jumpa satu timbalan UCPD, jumpa di Bukit Tajam tadi. Kita tengok kereta saya ada belakang tu ada calang. Dia kata ni kena apa Ustaz? Saya kata mak hampir main lek motor dia rang kena kereta sikit. Oh Ustaz, lain kali kalau kena jangan duk berhenti jalan terus. Hai. Pasal apa? Ustaz berhenti Ustaz, kereta cedera banyak tu, Ustaz cedera teruk lagi. Saya kata takkan sampai macam tu. Ustaz tak dengar cerita dia kata ni, anggota kami ni, depa duk angkat tayar motor apa semua, anggota tu depa kejam ni dengan kereta polis, boleh depa kejam berkecek dengan polis tu sampai lah parah duk ada di kaki hospital. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tak takutkan dengan perkembangan hari jadi ini? Dia jadi rosak macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau dia orang Islam yang baik, dia jaga mulut dia, tak bercakap lebih kurang dengan orang yang sama Islam dan beriman macam mana dia. Dan dia jaga tangan dia tak pergi buat dekat orang yang sama Islam dengan macam tu punya perbuatan. Maka apabila ada yang demikian itu diperbuat ke atas orang Islam, maka itu adalah orang yang lebih tinggi darjat di sisi Tuhan. Kalau orang yang jaga mulut dia daripada kata nista, mengumpat, mencerca, maki hamun, jaga tangan daripada hidup mencuri harta benda orang Islam, kalau dia boleh buat macam ni, dia tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi man ayyara akhahu bi dhanbin. Itu bab yang datang pada menyatakan mereka yang mencaci dan mencela saudaranya yang melakukan dosa. Ini pula ceritanya. Tajuk ni pula dia nak kata apa pula dengan orang yang duk cerca, yang duk caci satu orang Islam yang dulu jahat tapi hari ini sudah jadi baik. Satu hamba Allah ni dia dulu memang jahat. Jangan tanya dia apa yang dia buat, yang kata dia jahat ni, tanya dia apa yang dia tak buat. Pasal semua dia buat. Tapi itu dulu. Lah ni habis cuci tangan. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak mau ingat dah apa dia buat dulu. Dia lah ni ingat nak minta ampun dekat Tuhan, nak buat sisa-sisa umur tinggal ni, dia nak buat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba orang macam ni kita cerca. Kita pergi kata kat orang lain ni, hantarkan tak kenal siapa dia ni berapa hari nak kita hidup kata lagu tu. Perbuatan kita hidup hina orang yang nak berubah jadi baik ni, kita bersalah. Ketahuilah saudaraku, apabila satu orang daripada saudara kamu yang Islam telah taubat dia daripada maksiat yang diperbuatnya. Apabila satu orang jahat, dia dah taubat. Tuan-tuan, ada dua kisah yang paling menyentuh perasaan kita tentang kes ni, dua kisah. Satu hadis sahih.
riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang satu orang Nabi habaq dekat sahabat dia, dulu ada satu orang dia dah bunuh 99 orang. Lepas bunuh 99 ni teringat aku banyak sangat dah dosa. Sudahlah, aku tak maulah. Tapi soalnya, bolehkah aku nak berhenti daripada buat jahat ni sedangkan aku dah bunuh 99 orang? Dia habaq kat kawan-kawan dia kata, hang trap ditanya dia ni satu orang pendeta. Dia ni boleh bagi nasihat dekat dia pergi. Bila sampai di sana dia pun bagi tahu, dia kata dia dah bunuh 99 orang, lah ingat nak bertaubat. Boleh ke tak boleh? Pendeta ni kata kat dia berapa? 99. Dia kata nampak tak ada jalan dia lah. Dia bunuh orang tu. Jadi 100. Pasal hang kata tak ada jalan, sakit hati, bunuh 100. Balik kat kawan-kawan dia dia cerita lah, dia kata aku ni, dia ni habaq orang yang hampa suruh aku pergi jumpa ni, dia habaq kata aku ni tak ada jalan lah. Padang dia ni. Dia kata kalau macam tu, hampir sana pula ada satu orang, dia ni abid billah, orang yang kuat beribadat kepada Allah. Cerai tanya dia pergi, dia cerita pula kat kau ni, aku bunuh 99 orang, aku main perasaan berasa insaf, berasa nak berhenti dah buat tak elok ni. Aku pergi jumpa satu orang yang orang cadangkan suruh jumpa, dia kata tak boleh, aku bunuh dia jadi 100. Tu nak tanya hang pula, aku boleh tak boleh? Dia kata boleh awak tak boleh. Kalau kita pun kita kata boleh kan? Kalau dia kata boleh, siapa pula dia kata tak boleh? Memandai-mandai dia kata depan ni. Boleh dia kata. Siapa boleh halang hang daripada Tuhan bagi ampun? Dengar kemahir. Kan dia pun kata macam tu cantik. Habis ni kata dekat dia satu syarat. Hang kena tinggal kampung laman hang dah buat jahat ni. Pergi satu tempat baru. Sana penduduk dia amanu billah, dia beriman dengan Allah. Hang hidup dengan orang bagus-bagus ni, insya-Allah hang boleh berubah. Hang tak pindah, hang susah nak berubah. Geng ni semua kenal. Tu panggil abang long kat dia. Susah dah. Dia baru panggil abang long. Dia pun ikut cakap. Dalam perjalanan Nabi mati tengah jalan. Allah hantar dua malaikat. Satu malaikat kata dia ni nak kena bawa pergi syurga, satu malaikat kata nak pergi neraka. Hadis tu diakhiri dengan Nabi kata apa? Allah mendekatkan tempat mati dia dengan tempat dia nak pergi duduk, nak jadi orang baik ni. Allah dekatkan, sebenarnya itu lebih jauh, tapi Allah dekatkan. Maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Maka hadis tu dia menjadi simbolik. Kata orang ni kalau dia jahat macam mana pun, kalau dia ingat nak baik, dia bertaubat, dia menyesal, dia teriak, Allah terima taubat dia. Itu dia nak beritahu. Hadis itu cukup popular. Hadis yang kedua, riwayat At-Tirmizi menceritakan tentang Al-Kiflu. Yang Nabi pernah cerita Al-Kiflu ni kepada sahabat ni, dah cerita-cerita pula. Sehingga sahabat-sahabat yang dengar banyak kali ni, sahabat kata aku bukan dengar marah, aku bukan dengar maratan, bahkan aku dengar ni tak tahu berapa kali. Dia kata, aku bukan dengar sekali, bukan dengar dua kali, aku tak tahu berapa kali Nabi ulang sebut cerita yang sama. Kisah Al-Kiflu. Jahat ni Allah yang mengetahui jahat dia macam mana. Tapi satu hari dia sedar daripada kejahatan dia nak jadi baik. Semata-mata kerana Allah hantar satu perempuan dekat dia dalam kesempitan, desperate, minta duit kat dia. Dia kata, bab duit aku boleh bagi dekat hang, tak ada masalah, itu benda kecil. Cuma sebagai ganti kepada duit yang aku bagi itu, aku mohon. Dia jahat. Dia ni minta, dia kata takat-takat 60 dinar, 15 dinar ini, 60 dinar ni aku, ini kecil punya hal, aku boleh bagi, tapi aku mau. Perempuan ni dalam keadaan desperate, dia pun kata dengan hati yang berat, dia kata tak apalah, pasal dia perlu duit tu untuk nak ubat bapak yang sakit. Bila dah dekat dah nak jadi zina, perempuan ni ketang. Dia tanya perempuan ni, hang ketang pasal apa? Hang takut kat aku kan? Budak perempuan ni kata, dah, aku tak takut kat hang, aku takut dekat Allah. Mana mungkin, dia kata, kita nak buat satu benda sedangkan kita tak kahwin. Bila dia dengar yang tu, terus dia bangkit berdiri. Dia kata macam ni, hang pergi balik, ambil hang duit 60 dinar tu. Sudah, dia kata, aku nak stop perbuatan tak elok pada Allah ni juga, aku nak stop. Menjelang pagi esok, mati budak muda ni. Mati.
Bila mati, Nabi kata apa? Tertulis di atas pintu rumahnya, dia ahli syurga. Itu hadis yang Nabi ulang beberapa kali cerita dekat sahabat. Yang hadis itu membawa kepada satu kesimpulan. Apa dia? Orang jahat macam mana pun, kalau dia bertaubat kepada Allah dengan betul-betul taubat, tak ada masalah bagi Allah. Allah terima taubat dia. Ini dia nak beritahu dekat kita. Orang yang dah macam ni punya jahat, tinggal semua jahat dia nak jadi baik. Tiba-tiba kita piduk kata dia jahat juga. Kita bukan nak bantu dia jadi baik, kita nak merosakkan dia. Maka apa nak jadi kepada orang yang buat kerja ni? Kita baca di sini. Dia kata, maka tidak sayogia engkau ingat dan engkau kenang akan dosa yang telah ditaubatkannya itu. Kita tak boleh duk sebut balik jahat dia, tak boleh. Dia duk kata balik dia ni dulu kampung ni siapa tak kenal dia. Tak boleh. Hari ni dia macam mana, kita terima dia macam tu. Dulu punya cerita tutup lagi. Begitu. Dengan niat menzahirkan aib diri saudaranya itu dan mau mencacinya. Kalau kita duk buka balik cerita lama dia dengan niat hati kita, dengan niat hati kita nak hina dia, yang ni yang salah. Tuan-tuan, yang tu kita dengan Tuhan saja yang tahu. Kita dengan Tuhan. Tuhan amanahkan dua malaikat di suruh tahu. Kita punya niat tu, kita punya niat. Kita bercakap tu niat apa? Niat nak hina kawan tu kah? Ataupun niat nak buat pengajaran kah? Kita tahu, malaikat tahu, Allah tahu. Tu aja. Orang lain tak tahu. Kadang-kadang kita cakap tu tujuan nak hina dia, tapi kita kata ni kita nak ambil pengajaran. Padahal niat kita nak menghina Tuhan tahu. Maka dia bagi amaran dekat kita di sini, jangan orang jahat dah jadi baik kita piduk hina dia, memang dengan niat kita nak menghina dia. Kita duk buka balik cerita lama dia. Maka ketika itu kita buat benda salah syak, dia kata. Kerana mengingatkan balik jahat orang yang sudah bertaubat ni, dia kata ditegah oleh syarak. Seperti satu orang itu taik judi, ataupun kuat makan riba, ataupun suka main perempuan, ataupun sebagainya. Kemudian taubat dia daripada segala pekerjaan maksiat itu, maka tidaklah harus atas kamu membualkan dan mengeluarkan balik kata saudara itu jahat bagian-bagian dan sebagainya. Dia ni dulu apa? Dia kaki minum kah? Dia kaki perempuan kah? Dia kaki judi kah? Dia kaki apa itu? Dia punya hal. Dia dah minta ampun dekat Tuhan. Mudah-mudahan Allah ampun dia. Sudah. Kita siapa? Nak pergi buka balik cerita lama dia. Kita ni siapa? Tak boleh. Kalau kita buka, kita buat satu benda jahat. Dia kata. Maka sekarang kita nampak dia tidak memperbuatnya, tetapi tidaklah boleh kita percaya akan dia itu lagi. Hidup kata orang, betul hari ni 1-2 hari ni hang nampak dia baik, tapi hang kena tahu dia ni jahat. Oh, hidup abang orang dulu tu. Dah aku mengaku 2-3 hari ni dia baik, tapi hang jangan lupa dia punya jahat dulu macam mana. Kita hidup bercakap lagu tu dalam masyarakat, kita jahat. Begitu. Kerana sungguh pun nampak dia tidak buat benda-benda jahat tu, nanti diulangnya pula hidup abang korang dulu tu. Betul 2-3 hari ni hang nampak dia duduk di masjid, nampak dia duduk sembahyang, tapi mangsa jenis duduk cium taik ni lah dia pergi kat taik dia, pergi kata dulu tu. Oh, cakap ni sedap tuan. Kita cakap nak perburuk orang ni cukup bestnya. Kita ni kalau nak cakap buruk orang cukup bestnya. Kita rencah masuk cukup-cukup, kita lepas haji motor, kita lepas cili sos, kita lepas masuk macam-macam. Nak bagi sedap cakap ni memang boleh buat tuan. Nak bercakap benda tak elok ni cukup senang. Dan yang malangnya, bercakap benda tak elok ni lah orang paling ramai cuba dengar. Dia dengar ramai tu pasal apa? Dia nak dengar dia maki orang. Oh, habis juga. Inilah satu malapetaka yang menimpa kita pada hari ini. Maka Islam mai dia peringat benda-benda ni. Jangan buat baik. Dia kata jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan bawa main pangkap-pangkap yang macam ni. Dia kata maka tak akan dia boleh berhenti langsung. Kita pergi kata ke orang kaki jahat ni tak boleh berhenti. Dia kok mana pun satu hari dia buat balik jahat ni. Hidup bercakap tu dengan niat apa? Dengan niat nak menghina kawan yang bertaubat. Tak boleh. Baik, kerana dia orang yang sudah biasa berlumuk dengan busuk dan makan bangkai. Ini dia buat contoh. Bila abang orang kata kaki ni kaki makan bangkai. Maka nanti tak lama lagi diulangnya pula. Kita kata nama pun boya. Mana ada boya tolak bangkai? Kita pergi kata ke orang dulu.
Niat kita apa? Nak pelingkup kawan yang bertaubat ni. Kita berdosa di depan Tuhan. Dia kata. Maka engkau berkata demikian itu cukup dengan hasad di hati, nak menghina dan nak membusukkan dia. Cukup dengan niat dalam hati kita, memang kita nak pelingkup dia ni. Tuhan tahu. Niat kita apa? Tuhan tahu. Baik. Maka yang demikian itu tiada seorang pun berbuat akan dia melainkan berbalik ke atasnya, yakni ke atas yang mencaci dan yang mencela itu memperbuatnya pula. Itu dia. Takut apa? Kita duk dahsyat sangat, duk gasak dia ni, duk esok tengok kita pergi buat jahat. Habis enggak. Dia boleh jadi macam tu. Satu tank dulu cakap ni pum. Tengok selang setahun kemudian dia pergi buat benda ada dia kata. Takut jadi macam tu. Dia kata maka ialah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mencaci orang yang sudah bertaubat itu. Tuhan balas balik macam mana? Dia pergi jadi jahat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka bersalahan jikalau ingatkan dan menyebutkan ahwalnya bukan kerana nak mencaci ataupun mencela, bahkan hasad hati dia nak mengambil iktibar dan nak memecutkan supaya kuat bertaubat. Itu lain. Niat kita Tuhan tahu. Kita habaq ke anak-anak kita, bukan dalam majlis terbuka, tapi habaq dekat majlis tertutup, dekat anak-anak kita, dekat kawan-kawan kita. Kita cakap betul ni. Kita kata ni, hampa tahu dulu satu orang ni dia ni macam-macam benda dia buat, tapi itu dulu. Tengok macam mana perubahan dia lah ni. Kita pun kalah dengan apa yang dia boleh buat lah ni. Kita kena ambil yang tiba benda ni. Kalau dia boleh berubah, padahal dia cukup jahat, dia boleh berubah. Pasal apa kita tak boleh berubah? Kita cakap nada macam tu, Allah tahu. Hasad hati kita, niat hati kita Tuhan tahu. Kalau itu tujuan dia, itu tidak salah. Dia kata. Nampak tak? Dia ada balik orang tu. Tahu tu kita betul-betul kita ingat apa? Ingat nak hina dia ke? Ataupun kita ingat nak ambil pengajaran ke? Hak tu yang Allah Subhanahu wa taala nilai. Maka yang demikian itu tidak mengapa. Dia kata bermula dalil tegah mencaci saudara yang telah taubat daripada dosa yang diperbuatnya itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu qala Ahmad min dhanbin qad taba minhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz ni orang hebat. Masa penduduk Yaman minta satu orang dihantar dekat mereka untuk nak pimpin mereka faham Islam. Nabi pilih Muaz. Ramai sahabat tu ada, Nabi pilih Muaz. Maknanya Muaz ni orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hantar pergi. Sebelum pergi, Nabi interview dia dulu. Wahai Muaz, kalau orang di sana tanya hang tentang satu-satu benda, hang nak jawab macam mana? Dia kata aku jawab berdasarkan kitab Allah, berdasarkan Quran. Nabi kata dekat Muaz, wahai Muaz, kalau sekiranya benda yang mereka tanya tu tak ada dalam Quran, macam mana hang nak jawab? Muaz kata aku akan merujuk kepada hadis Nabi, kepada apa yang Nabi pernah kata. Nabi tanya lagi kat dia, kalau benda tu tak ada dalam Quran, dalam hadis, hang nak jawab macam mana? Dia kata aku akan berijtihad berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Nabi urut dada dia, Muaz bin Jabal. Bila Nabi dah wafat, bila Nabi SAW dah wafat, Muaz ni jadi satu ulama yang cukup hebat. Dia menjadi guru, mengajar di Damsyik. Sehingga kan orang yang tak pernah tengok Muaz tapi duk dengar aja nama, satu hari mai di masjid Damsyik tu, masuk-masuk tengok Muaz duk mengajar ni, penuh manusia dalam masjid Damsyik yang besar tu, penuh manusia. Hamba Allah yang baru mai ni duk tengok kok jauh, dia kata siapa dia ni? Tengok ayah muka cantik, tengok cakapnya berhikmah tinggi, tengok orangnya hebat, tengok orang respect dia. Duk tanya siapa? Tanya orang ada ramai ni. Man hadar? Siapa ni dia ni? Jawab mereka, Muaz bin Jabal. Dia kata inilah Muaz bin Jabal. Dia ni first time tengok Muaz ni jatuh hati.
tarik tangan, jatuh hati. Tunggu, tak ada peluang nak pergi nak bersalam dengan Muaz, tak ada peluang. Pasal dia sentiasa dikerumuni oleh orang semua. Maka dia ni pun balik. Esok dia kata pagi-pagi subuh dia pergi awal ke masjid. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Muaz mai, dia nak salam dengan Muaz. Dia sampai di masjid, Muaz duduk semayang dah dalam masjid. Ini yang kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia pergi awal, tak ada orang lagi masa tu. Dia masuk tengok ada seorang duduk semayang. Tengok Muaz. Yang disifatkan Muaz bin Jabal ni satu orang yang sentiasa senyum. Ini yang kata Muaz bin Jabal ni, disifatkan Muaz ni satu orang lelaki yang sentiasa senyum. Orang tengok muka dia tu, orang serabut boleh jadi tenang. Pasal apa? Muka dia tenang. Lebih tenang daripada kita pergi duduk di tepi tasik yang lapang, tengok ayah laut, tak ada ombak, tak ada apa, tenang. Lebih tenang pada tu muka Muaz bin Jabal. Maka dia ni pun tunggu sampai Muaz bagi salam. Bila bagi salam, dia terus mai di depan Muaz. Dia kata, wahai Muaz, dia kata, inni wallahi uhibbuka fillah. Demi Allah wahai Muaz, aku kasih kepada kamu kerana Allah. Dia kata. Baru first time jumpa. Perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan penuh dalam hati dia. Bukan pernah kenal pun. Muaz tak pernah pun tepuk belakang dia. Muaz tak pernah bercakap direct depan dia. Tak pernah pun. Sekali tengok tu aja jatuh hati. Habis Muaz bagi salam, dia terus pergi masuk daripada arah muka. Dia masuk mai, dia bagi salam. Terus dia kata, ya Muaz, wallahi inni uhibbuka fillah. Demi Allah, dia kata, aku sayang kepada kamu kerana Allah. Muaz tanya dia, adakah betul kerana Allah? Dia kata betul kerana Allah. Muaz tanya dia lagi, adakah betul kerana Allah? Dia kata betul kerana Allah. Muaz kata dekat dia, aku pernah dengar Nabi SAW bagi tahu dekat aku, siapa sayang dekat satu orang saudara dia sama-sama Islam kerana Allah, Allah sayang kepada orang tu. Muaz kata dekat lelaki-lelaki ni, aku pernah dengar Nabi kata dekat aku, siapa-siapa pun kalau dia jatuh sayang kepada kawan sama seagama, dia jatuh sayang dekat kawan tu kerana Allah, Allah akan sayang dekat dia. Muaz bin Jabal sendiri pernah satu hari dia duduk di masjid, bila habis semayang sah, dia nak keluar, tiba-tiba Nabi panggil dia. Muaz ni dia sendiri, tadi orang main habang kata sayang kat dia, ni dia sendiri pernah satu hari habis semayang keluar daripada masjid, tiba-tiba Nabi panggil dia. Dia kata, Nabi akhadha biyadi, Nabi ambil tangan aku, Nabi tarik aku main dekat. Tiba-tiba Nabi kata dekat Muaz, ya Muaz, wallahi inni uhibbuka fillah. Wahai Muaz, demi Allah aku sayang hang kerana Allah. Muaz dengar macam tu, tak tahu nak kata apa. Tuan-tuan, Nabi main cakap kat dia depan-depan, kata sayang kat dia kerana Allah, dia tak tahu nak kata apa. Dia kata bagi dia itulah yang dia nak, lain apa pun dia tak mahu. Dia kata dia nak Nabi sayang dia. Bila Nabi sayang dia, Allah sayang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semua yang kita sebut-sebut tadi, saya tak baca matan hadis dia, tetapi itu adalah intipati daripada hadis-hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Muaz bin Jabal ni, apa kata dia? Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi SAW, siapa yang mencaci saudara dia sama Islam dengan dosa yang telah diperbuatnya, seperti dikatanya kemukanya, kamu orang jahat, kamu tak judi, kamu orang yang kuat main perempuan dan sebagainya. Padahal ia sudah bertaubat daripada segala pekerjaan maksiat itu. Nescaya tidak mati orang yang mencaci ini, melainkan ia perbuat seperti mana yang dicacinya kepada saudaranya itu. Dua-dua benda. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi kata begitu. Nabi kata, siapa yang hidup caci orang yang dulu jahat tapi hari ini sudah bertaubat, dia pergi caci kawan tu, Nabi kata apa? Nabi kata orang ni nescaya Allah tak akan bagi dia mati sehinggalah dia buat benda jahat dia tu kata kat orang tu, dia akan buat lepas tu dia mati. Begitu kata Imam Ahmad,
yakni daripada dosa yang sesungguhnya telah pun bertaubat orang itu daripadanya. Orang itu dah berhenti, dah bertaubat, dah tak berjudi, dah tak main perempuan apa pun dah. Dia betul-betul dah bertaubat. Kita hidup kata lagi kat dia, kata dia jahat. Kita yang kata ni, Nabi kata Allah akan pastikan kita buat benda kita kata kat dia tu, kita akan buat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tentang. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, dia kata. Tajuk baru bab ma jaa fil bala ala izhar asy-syamatati li akhik. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan kena bala dengan sebab menzahirkan suka kena bala kepada saudaramu. Ni pula dia mai pula satu bab apa dia? Kalau kita tengok saudara kita sama Islam kena bala, kita seronok, kita akan kena bala. Kita tengok saudara kita sama Islam kena satu bala, kena satu ujian, kena satu bala dekat dia, kita seronok. Contoh kita kata dalam masyarakat kita hari ini, contoh anak jiran kita, anak dia seorang sudah pergi begal bebas macam mana ke, tiba-tiba mengandung luar nikah. Sampai berita tu dekat kita, kita bukan nak simpati dekat mak bapak dia, kita pergi kata pula pada muka elok biar anak-anak jadi begitu, ambil habuan pada muka hamba. Kita pergi kata begitu. Apa dia kata? Dia kata kita akan kena bala, Allah akan bagi mai kat kita. Kena pula kat kita, terlentang tengah sunyi keluar rumah pun tak mau, malu kau orang. Nampak tuan? Kena jaga. Mana ada mak bapak mau anak dia jadi begitu? Tak ada. Mana ada mak bapak saja-saja seronok bagi anak pergi hisap dadah, bagi anak pergi jadi macam-macam. Tak ada mak bapak yang seronok. Tapi apa nak buat? Ujian Allah dekat dia. Dia marah anak dia, dia tegur anak dia ni sampai tak tahu dah. Mak ni kerin air mata dah, teriak. Sedih keperangai anak macam ni. Tapi apa nak buat? Anak dia pergi jadi macam tu. Bila jadi lagu tu, kita pula pergi bubuh pula lagi stay kat dia. Kita kata pada muka, dulu hang biar anak-anak macam ni. Mana kita tahu dia biar anak dia, dia tak biar, tapi anak jadi macam tu. Tuan-tuan, Nabi Allah Nuh alaihi salam biar tak anak bini dia bagi jadi macam tu? Nabi Allah Nuh alaihi salam dia tak biar anak bini dia jadi macam tu. Dia dakwah anak bini dia, tapi anak bini dia memilih jalan kufur. Demikian dengan kebanyakan orang hari ini. Kebanyakan orang hari ini, orang jahat pun tak mau anak dia jahat. Itu fitrah manusia. Manusia ni walau dia jahat pun dia tak mau anak dia jahat. Tapi dia jahat. Tapi anak dia pesan, dia pagi tali pinggang belakang, hang jangan jadi jahat. Tapi anak dia tengok, nampak enggak? Kalau macam tu lain cerita. Tapi kalau dia ni pun jenis baik, dia nak atur anak bagi baik, tapi anak tak mau jadi baik. Tiba-tiba anak dia pergi kena musibah macam tu, kita pergi kata pada muka kat dia, kita akan kena. Nabi kata musibah tu akan angkat kita satu hari. Na'udzubillah. Banyaklah yang kita tengok. Na'udzubillah. Kita takut cakap benda ni, tapi banyak dah kita tengok. Orang yang satu masa dulu cakap pakai, kata kena kat dia, dia senang. Banyaklah. Senjata hak dia duk guna tu makan diri sendiri. Banyak dah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergi jadi macam tu. Jangan kita pergi jadi tu. Orang kena kita jangan gina. Takut satu hari kena ke kita, kita tak ada muka, tak ada tempat nak taruh muka kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ketahuilah saudaraku, telah banyak jadi orang yang busuk hati. Dia kata nampak. Ini yang syok baca kitab ni, kitab Baharul Mazi ni. Perkataan dia tu ringkas, cantik. Dia kata apa? Ketahuilah saudaraku, telah banyak jadi orang yang busuk hati. Dia kata. Dan banyak berlaku ke atas orang itu sukakan saudaranya turun bala. Ini yang kata busuk hati. Banyak dia kata dalam masyarakat ni, dia suka orang kena bala. Jiran sebelah rumah dapat senang, dia tak senang. Adik-beradik dapat senang, dia tak senang. Kawan rakan dia dapat senang, dia tak senang. Banyak dia kata orang macam ni. Patut-patut kalau dia tak senang, abang dia jadi senang, alhamdulillah. Patut-patut kalau dia tak senang, jiran sebelah rumah jadi senang, alhamdulillah.
Sepatutnya macam tu. Pasal apa? Pasal jiran sebelah rumah pun Islam. Abang dia bukan cakap Islam, abang pula lagi. Kalau jadi senang, alhamdulillah. Tapi dia kata apa? Dia kata hak ramai ni apa? Hak ramai ni busuk hati. Abang senang pun dia sakit hati, jiran sebelah rumah senang pun dia sakit hati. Dia tak boleh tengok orang senang, dia tak senang. Ni dia kata. Maka dizahirkan, serta dizahirkan dengan cakapnya. Maka yang lekas jadi berlaku ke atas seseorang itu perangai busuk hati, bahkan sukakan saudaranya. Turun bala itu ialah apabila ada perselisihan hatinya dengan saudaranya itu. Dia kata lebih-lebih lagi kalau kawan tu dengan dia ni ada problem, ada berselisih apa ke dulu ni, dah jadi berselisih ni, tiba-tiba kawan tu kena susah. Oh dia seronok, dia buat kena bagi orang masjid pula makan. Orang kata ni kenuri apa ni, dia saja bersyukuran. Dia kata kita pun kata awak anak dapat apa keputusan bagus kat Pak Izzah pun ni, adalah alhamdulillah lah. Padahal dia buat kenuri, dia kau ni kena bala, dia buat kenuri, dia seronok. Tuan-tuan, dia kata apa? Ini orang busuk hati. Tak boleh macam tu. Orang kena bala, orang kena susah, orang kena apa, kita simpati. Itu paling baik. Nak cantik lagi, ditolong dia. Nampak tuan-tuan? Hak dia tulis ni 60 tahun dulu ni, kitab ni tulis 60 tahun dulu. 60 tahun dulu pun ada jenis macam ni. Maka kerana tu dia buat contoh ni masuk dalam kitab ni. Sedangkan kitab ni 60 tahun dulu. Bila didengar saudaranya yang berselisih dengan dia tu kena bala, maka dia pun terus menzahirkan sukanya dan puas hatinya akan bala yang kena saudaranya itu. Seronok dia ni. Turun-turun pergi kedai kopi, belanja habis kawan nak dalam kedai ni. Ni, aku bayar semua ni. Aku bayar orang tu heran ni pasal apa ni. Rupanya seronok pasal musuh dia kena bala. Dia seronok. Nampak tak? Maka dia kata di manakah patut patut kena bala itu? Maka aku dilawannya berkelahi. Dia pergi kata lagu tu, mana yang tak patut kena bala dia ni? Dia kata pasal apa? Pasal aku dilawannya berkelahi. Dia duk lawan dengan aku. Dia kata yang tu yang kena tu. Cakap macam tu. Dia tak kenal aku siapa. Dia kata nak lawan dengan aku. Terima pada. Ui. Cakap macam tu tinggi. Maka dikatanya aku tidak, maka kataku tidak didengarnya. Dia kata aku duk kata dah, tak mau dengar. Terima, ambil abah. Dia kata. Syok tu. Semua cakap tu menunjuk kata dia syok bala kena orang tu. Aku duk kata dah, aku bukan tak nasihat dia, aku nasihat dah, tapi tak dengar. Kena ambil, terima pada dia. Tak boleh macam tu. Maka larangku tidak dipedulikannya. Dia kata aku dah larang dah, tapi tak peduli. Kena lah, dia kata. Maka aku dimarahnya dan aku dipermakinya dan aku dipukulnya dan sebagainya. Aku nasihat dia, dia pukul aku pula hari tu. Hari ni dia kena pada muka. Tak boleh, macam tu tak boleh kata. Tapi contoh tanya diri kita sendiri, kita ada berkata lagu tu. Ada. Kita sendiri pun ada. Kita berkata tu ada. Duduk nasihat dah. Dia kata tak mau dengar, terima buat, ambil. Terima panggu. Kita kata bukan terima apa? Terima panggu. Dia kata. Simpati ni tak ada lah hati. Tak ada simpati. Dia nak pada muka pula lagi. Ini dia kata sifat tak elok yang tak patut ada dalam diri orang Islam. Dan telah berlaku juga suka akan saudaranya yang kena bala tu daripada satu orang yang berperangai pendengki. Dia kata ada orang dia tak ada kena mengenal dengan kawan tu. Kes yang pertama tadi dia dah pergi nasihat dah, kawan tu tak mau dengar, lepas tu pergi jadi tak elok. Dia kata aku dah nasihat dah tak mau dengar. Itu satu pasal dia dah nasihat. Ini golongan kedua ni dia pun tak ada apa hal dengan kawan tu, cuma dia dengki kat kawan tu aja. Dia tengok kawan tu pergi buat menyaga, nampak bagus, dia dengki. Padahal kawan tu bukan ada buat apa kat dia, tapi dia dengki. Satu hari menyaga kawan tu jatuh, dia seronok lah. Ada macam ni. Ada. Pada muka dia kata. Dan jahat mata. Dia kata ada pula golongan ni dia jahat mata. Dia tak boleh tengok. Mata dia tak boleh tengok. Dia sakit hati kat orang.
Dan dia kata pengumpah dan jahat hati, dan tidak dilihat sedikit bala turun ke atas saudaranya. Itu dia. Dia tak tengok sikit pun apa bala yang turun kat kawan tu, dia langsung tak ambil tahu, dia nak pada muka je. Begitu. Maka ia pun terus puas hatinya dan sukanya, bahkan tertawa ia serta katanya, rasakan, mengapa kamu tak buat bagian-bagian, mengapa kamu tak berlaku bagian-bagian. Dia duduk cakap dulu tu. Pada muka, itu bahasa kita hari ini. Dan macam-macam perkataan yang menunjukkan tak betul apa yang diperbuat kepada saudaranya yang kena bala itu. Tak betul apa yang dia buat tu. Dia tunjuk seronok atas bala yang kena kat kawan dia tu, itu perbuatan yang tak patut dia buat. Begitu. Maka janganlah siapa pun daripada orang Islam berperangai busuk hati seperti yang demikian itu. Jangan ada orang busuk hati ni, dia kata. Kerana yang demikian itu menjadikan satu sebab bagi turun bala ke atas diri sendiri. Lambat laun kita nanti kena bala tu. Dia kata, kalau kita hidup busuk hati ke orang. Maka siapa mendengar dan melihat seorang saudaranya kena bala, maka hendaklah belas kasihan dan tolong untuk nak ringankan dia. Sepatutnya macam tu. Tolong ringankan dia. Maka jangan pula dizahirkan suka kena bala itu. Maka siapa menzahirkannya, nescaya diturunkan Allah bala ke atasnya. Siapa yang hidup busuk hati ke orang kena susah, Allah akan turunkan susah pada dia. Dan diberi rahmat akan saudaranya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhhir asy-syamakata li akhi fayarhamahu Allah wa yabtaliyak. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu zahirkan sukacita seronok atas turun bala kepada saudara kamu yang sama-sama Islam. Maka jikalau kamu zahirkan yang demikian itu, nescaya memberi rahmat Allah kepada orang tu dan diturunkan bala ke atas kamu. Orang kena susah, kita seronok, Allah akan tolong kawan tu, bala tu dimai kat kita. Nabi kata begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru, saya kata bab ma jaa fi mukhalaqatin nas. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas bercampur gaul dengan orang-orang. Ini hadis ni dia menjadi 50-50. Sebahagian ulama satu pendapat, sebahagian ulama satu pendapat. Itu hadis ni nak menceritakan tentang kita disuruh dalam masyarakat ni bercampur. Disuruh bercampur. Kenduri kendara, sakit demam, mati, bermuamalah, jumpa tegur hang aku, bersosial. Dalam bahasa hari ini disuruh bersosial, maksudnya bermasyarakat. Buat gotong royong kita pi, kawan nak kenduri kita pi tolong gotong-gotong apa, dia nak buat kemah kita tolong pi pendiri kemah. Jadi betul-betul kita ni patut ke tak patut pi bermasyarakat, ataupun kalau kita ditakdirkan duduk dalam satu masyarakat yang berserabut, patut tak patut kita mengambil sikap asing diri daripada masyarakat, tak mau pergi bercampur. Pasal apa? Pasal masyarakat di situ teruk. Itu hadisnya. Itu contohnya. Baik. Jadi dia nak bagi tahu dekat kita di sini satu hadis. Saya terus baca hadisnya. Dia kata Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslim idza kana mukhalitan nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Itu hadisnya. Apa maksudnya? Dia kata dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, bermula satu orang Islam apabila ada ia bergaul dengan orang serta sabah dia atas pemberi mudarat mereka itu, yakni tahan sabah dia dan tidak menjadikan fitnah kepadanya,
maka itu lebih baik daripada orang Islam yang tak bercampur gue dengan orang-orang dan tidak sabar atas penyakit mereka itu. Maka pemberi penyakit dan mudarat ia adalah seperti dikunci genitnya dan mendengarkan kalam sindiahnya dan kata nistanya dan lainnya daripada mereka. Itu hadisnya. Dalam hadis Nabi SAW kata, orang yang bercampur dengan masyarakat dan sabar dengan kesusahan yang masyarakat bagi kat dia, orangnya lebih baik daripada dia mengambil sikap tak mau bercampur dengan orang kerana takut sekali lagi dia rosak bila pergi bercampur dengan orang. Nabi kata orang hati bercampur itu lebih baik lagi. Nabi kata begitu. Hadis ini dibincang oleh berbagai-bagai golongan daripada ulama yang ada. Dan dia jadi 50-50. Sebahagian ulama mereka kata apa? Mereka kata bagus bercampur. Pasal apa? Pasal hadis tadi kata bagus kita bercampur dan kita sabar dengan apa yang ada dalam masyarakat. Nabi kata itu lebih baik, maka bercampur itu lebih baik. Sebahagian ulama lagi dia kata apa? Dia kata tak bagus. Kalau kita nampak bercampur boleh membawa mudarat, lebih baik jangan bercampur. Maka itu pendapat ulama yang berbagai-bagai. Kita baca di bawah tu dia kata. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita apa Imam Nawawi kata? Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah bersalah-salahan ulama pada masalah bercampur gaul dan berasin diri daripada orang. Imam Nawawi buat rumusan kepada ulama bincang macam-macam. Imam Nawawi kata apa? Muka surat 194 bawah sekali dia kata. Orang yang pengambil itu. Kata Imam Nawawi, dia kata telah bersalah-salahan ulama pada masalah bercampur gue dan berasing diri daripada orang-orang itu. Manakah daripada keduanya yang lebih afdal? Bagusnya kita pergi bercampur ataupun bagus kita tak campur? Imam Nawawi kata, maka mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama mengutamakan bercampur gaul. Imam Nawawi kata dia sendiri dan Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama kata kita kena bercampur. Kalau kita tak bercampur, puak hak rosak ni rosak terus. Tak ada siapa dah nak tidur bimbing ni pak. Habis terus. Kalau kita pergi bercampur, manalah nak tahu kot-kot kita boleh mempengaruhi dan membetulkan mereka mana-mana yang tak betul. Maka Imam Asy-Syafi'i dan Imam Nawawi dan kebanyakan ulama berpendapat oleh kerana hadis tadi dah kata begitu, maka bercampur itu lebih baik. Tapi bukan bercampur kita pergi rosak. Kita pergi bercampur dengan tujuan kita nak tarik mereka bagi jadi enak. Begitu. Kerana barang yang ada padanya, yakni pada bercampur itu, terdapat beberapa banyak faedah. Kita pergi bercampur itu banyak faedah. Saya kata banyak kebaikan. Kadang-kadang kita masuk pergi depan sejarah kita. Dulu orang cerita di Kepala Batang ada satu orang alim. Orang panggil dia Haji Abdullah Fahim. Orang alim di Kepala Batang dulu, Haji Abdullah Fahim. Dia ni budak-budak muda duk main sepak raga. Ini cerita orang-orang yang dan hidup zaman dia. Di antaranya tu Imam Masjid Kepala Batang lah ni, Ustaz Abdul Rahim, Datuk Abdul Rahim. Dia Imam Masjid Kepala Batang. Dia imam yang dilantik oleh Haji Abdullah Fahim. Masa dia dilantik jadi imam Masjid Kepala Batang tu, umur dia baru 20. Umur dia baru 20. Haji Abdullah Fahim ni tok guru hebat dia ada. Tapi dia pilih Ustaz Rahim ni, waktu tu umur baru 20. Dia pilih untuk jadi imam. Sampai hari ni orang tua tu jadi imam Masjid Kepala Batang. Tentang bayangkan umur dia 80 lah ni. Orang bagus. Ustaz Rahim ni orang bagus. Dia cerita. Dia kata tok guru Haji Abdullah Fahim dulu, dia kalau budak-budak muda kampung ni duk main sepak raga, dia masuk pergi sekali. Dia masuk pergi dekat dengan tank semayang. Bukan dia masuk pergi main daripada awal apa duk pacak tangan tibai bola apa kata. Dia masuk pergi dekat dengan tank semayang. Dia masuk pergi, dia join sekali. Bang, dia kata masuk waktu. Dia kata begitu puak ni dekat pergi mayang dia. Segan kat dia. Segan kat dia. Itu salah satu daripada cara dia bercampur yang menyebabkan budak-budak ni segan kat dia.
dia pergi turut buat benda lain. Kalau kita hari ni kita cocok mereka semata-mata, tak ada PMB hati mereka, dia tak pakai handphone kita, dia tak pakai handphone kita. Jadi ini pendekatan yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Nawawi dan kebanyakan ulama. Suruh pergi bercampur dengan tujuan nak tarik mereka main. Itu tujuannya. Jangan kita pergi bercampur, kita pun long pendek tu main kali dengan mereka, jangan. Ini ceritanya. Baik, dia kata maka dia kata dengan cara itu, kerana orang yang bergaul padanya itu dapat banyak faedah, dia kata, dan menzahirkan ketinggian agama Islam. Jadi geng ni pun dia jadi ada respect. Pasal apa? Pasal dia tahu orang ni tak buang dia, main kat dia, lepas tu ajak dia pergi buat benda baik. Respect tu ada. Kita menampakkan ketinggian Islam kepada mereka. Begitu. Dan membanyakkan kaum muslimin, bahkan boleh menarik hati ramai orang supaya tertarik dengan Islam. Kita tengok apa yang Iran buat kepada tentera Britain yang dia tahan kerana menceroboh kawasan dia. Dia tahan, dia bagi layanan elok, dia bagi layanan yang elok. Dan Iran ni cerdik, dia rakamkan gambar dia layan mereka ni dia rakam dah. So dia tahu dah puak ni lepas hidup boleh jadi macam-macam. Dia tahu dah, jadi dia rakam siap-siap. Dia rakam siap-siap sebagai barang bukti. Apa yang dia kata tu ni dia bukti dia, kami tunjuk dengan gambar rakaman ni. Dan gambar rakaman ni dia keluar sikit-sikit. Dalam TV dia di Iran dia dah buat keluar sikit-sikit. Daripada from the day first, daripada hari pertama ditahan tu, dia rakamkan gambar. Semua rakaman ada tarikh bila, pukul berapa, dirakamkan gambar dan dia buat keluar sikit-sikit. Dia nak bagi tahu, kata memang dia jaga depan ni elok. Dan mereka ni disuruh mengaku, kata memang mereka menceroboh kedaulatan Iran. Mereka mengaku dan bukan dipaksa. Mereka tunjuk rakaman tu, tapi mereka tunjuk sikit-sikit. Dia keluar sikit-sikit jazirah tu, ambil dia buat keluar gambar tu sikit-sikit. Puak-puak ni yang kata Yahudi Nasara ni macam tu tuan-tuan. Hari dibebaskan ni buat ucapan lagi sekali terima kasihlah kepada apa ni Iran yang layan mereka dengan baik, kemudian lepas mereka apa semua naik kapal terbang turun negeri. Dia cakap lagu lain malam, cakap lagu lain. Hak perempuan ni kata dia diancam nak dirogol, hak laki-laki kata dia apa, lagu tu lagu ni semua. Iran tak terkejut pasal benda ni memang dah dijangka. Cuma dia lawan balik macam mana? Dia keluar gambar sikit-sikit. Dia lawan, dia paling punya jahat. Dia lawan secara psikologi. Dia lawan secara psikologi. Satu dunia, berapa ramai rakyat Amerika tak suka kepada Bush. Berapa ramai rakyat Britain tak suka pada Blair. Memang tak suka dah kerana penglibatan daripada dalam perang di Iraq apa semua ni, memang rakyat dia sebahagian besar tak suka. Bila jadi macam ni, gambar ni pula dikeluarkan, yang kerajaan Britain dengan Amerika duk kata macam-macam pula dekat Iran. Iran counter balik cara psikologi. Dia perkena lagi teruk tuan-tuan. Dia perkena lagi teruk. Rakyat dia kata apa? Ni tentu tentera-tentera ni dipaksa oleh kerajaan dia terus cakap macam tu. Apalah dah orang buat baik kat kita pergi jawab, pergi kata balik macam ni. Orang bagi madu, kita pergi bagi racun dekat orang. Rakyat dia sendiri nanti marah dia, nanti meluat dekat dia. Kalau tak semua meluat pun, 50% meluat pun dia dah jadi tak syok. Tuan-tuan nampak? Cara lawan balik tu, dia lawan cara macam tu. Tunjuk sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia nak beritahu dekat kita. Dengan cara tu dia kata mudah-mudahan boleh membanyakkan kaum muslimin. Orang rasa simpati dengan Islam. Islam ni betul-betul dah saja orang duk buat penayah mereka, duk fitnah mereka, sedangkan mereka bukan macam yang orang kata. Dia jadi begitu. Dia counter cara psikologi. Dan menyampaikan kebajikan kepada mereka itu. Dan bertolong-tolong atas berbuat baik dan takwa. Dan menolong orang yang berhajat. Dan jika sekiranya dia satu orang yang berilmu atau satu orang yang zahid, maka lebih kuat ada kelebihan bercampur gaulnya itu. Kalau dia orang alim, orang baik-baik, dia pergi buat macam kita kata Haji Abdullah Fahim, pergi buat dengan budak-budak main sepak ada ni, lebih lagi dia segar dekat dia.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang nak cerita kita. Nah, kemudian dia kata bab ma jaa fi su'i dzatil bayn. Bab ma jaa fi su'i dzatil bayn. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan jahat, berseteru-seteru dan bermusuh-musuh. Itu apa dia? Dia nak beritahu dekat kita satu bab, bila berlaku perseteruan ataupun permusuhan, apa kita patut buat? Dua orang bergaduh, kita patut buat apa? Kita pergi masuk balik ni ke? Kita pergi masuk balik ni ke? Kita pergi buat apa? Ketahuilah saudaraku, bercerai-berai antara muslimin itu dicegah oleh syarak. Dia kata berpecah ni agama tak mahu. Agama tak mahu jadi perpecahan di kalangan orang Islam. Tuan-tuan, kalau kita nisbah kepada dunia hari ini, orang Islam minoriti. Sikit. 1/6 daripada seluruh penduduk dunia ni. 1/6 saja yang asyhadu an la ilaha illallah. 1/6 yang mengucap. Daripada 1/6 tu tinggal berapa yang semayang tak tinggal? Daripada hak semayang tak tinggal tu, hak berkelahi pula berapa? Tinggal banyak mana kita ni? Tinggal banyak mana kita ni? Masihkah lagi kita nak menganjurkan permusuhan sama-sama kita? Setelah kita menyadari hakikat Islam dalam dunia hari ini ada 1/6. 1/6 tu pula yang mengucap ni, yang menunaikan tuntutan syahadah. Dia mengucap syahadah dan dia menunaikan tuntutan syahadah tu berapa orang? Daripada jumlah hak semayang tu, hak berkelahi pula berapa ramai? Hak berkelahi jadi pecah lagi berapa ramai? Allahu akbar, tuan-tuan. Apa nak jadi? Karena baca qunut semayang subuh saja tak cakap hang aku. Dia ni berpegang dengan kata qunut sunat. Dia ni berpegang kata qunut ni Nabi tak buat. Karena tu tak cakap. Tengok balik dia. Jangan macam tu, tuan-tuan. Jangan macam tu. Imam Asy-Syafi'i dia kata qunut tu sunat dalam sembahyang subuh. Tapi Imam Syafi'i sendiri dicatatkan dalam cerita dia, dia pergi menjadi imam sembahyang di tempat orang-orang yang berpegang kata qunut ni bukan sunnah Nabi. Dia orang tolak bagi jadi imam, dia naik, dia tak baca qunut. Pasal apa? Pasal dia menghormati pendapat orang tempat itu. Tak ada berkelahi apa? Kita tak ada hari ini pergi jadi berkelahi. Diceritakan, wallahu a'lam, betul tak betul, diceritakan dekat saya, kata ada satu tempat dalam Pulau Pinang ni berebut nak jadi imam subuh. Kalau pun kata naik, kawan yang baca qunut sembahyang subuh, geng ni tak mau sembahyang lagi, duduk di luar dulu, buat bagi lambat apa semua. Habis imam ni bagi salam, baru masuk, baru nak sembahyang pula, tak baca qunut. Diceritakan dekat saya, wallahu a'lam, betul tak betul. Kalau betul, amat menyedihkan. Ini kita dah baca ni. Dia kata fi su'i dzatil bain. Itu bab yang menceritakan tentang kejahatan yang akan timbul kalau berlaku permusuhan dan berseteru di antara satu sama lain. Ketahuilah saudaraku, bercerai-berai antara orang Islam itu dicegah oleh syarak. Tak boleh berpecah. Yang ni janganlah ada antara satu orang dengan saudaranya itu berselisih dalam hati. Jangan macam tu. Jangan hati kita, hati dia tak cantik sama. Sampai pergi masjid nak sembahyang, Allahu akbar, baru perasan sebelah ni kawan hak kita tak cakap dengan dia lama dah, berbatal sembahyang, pindah pergi duduk ujung tu pula. Tuan-tuan, ada berlaku macam tu. Dia yang kau ni tak cantik, ada hal lah, ada apa tak berkenan, berselisih tentang mana apa ke, pergi masjid sembahyang, Allahu akbar, Allah, dan dah buat bangkit di ujung tu pula. Sayanglah tuan-tuan, kita fikir orang Islam ni fikir kalau di Pulau Pinang ni kita berkelahi, habis boleh ke China, tak ada apa lah kita ni. Ada betul orang nak cari masalah pula lagi.
cari titik pertemuan. Mana-mana tak sama pendapat dan sebagainya, jangan bincang sangat. Bincang tak sama ni dulu, apa kita boleh buat. Tak sama ni kita bincang lain kali. Time yang kita tak ada mood nak berkelahi, dia pun tak ada mood nak berkelahi, masa tu kita bincang. Kalau tengah tu ada mood nak berkelahi, kita bincang benda yang boleh jadi berkelahi lagi. Simpang bang, simpang. Buat macam tu. Baik, so dia kata apa? Dia kata kerana berselisih dalam hati itu membawa bercerai-berai dan berjauh-jauh dan suka berdengki-dengki, bahkan berdendam dan sampai berkhianat. Tuan-tuan nampak dia pergi jadi macam tu. Dia start apa tadi? Dia kata mula-mula dia kata berjauh-jauh hati. Mula macam tu aja. Lepas pada tu apa dia? Dia main dengki. Bila kita dengan dia ni dah dia jauh hati dengan kita, kita jauh hati dengan dia main satu lagi. Apa dia? Jadi dengki. Bila kita dengki dekat dia, kita dulu nak buat, dia tak boleh, kita dendam. Ni, dia duduk jadi bara, duk macam tu dalam hati. Duk tunggu je satu hari. Dendam. Satu hari berkhianat. Kita sanggup mengkhianati dia. Wahai dia saudara kita. Dia boleh jadi macam tu. Maka sekalian yang tersebut itu menjadikan binasa diri antara satu orang dengan satu orang yang lain. Hasil dia apa dia? Rosak habis semua. Perpaduan umat Islam habis, semua habis. Orang boleh buat macam-macam ke kita. Sampai orang boleh buat mesyuarat, buat keputusan dalam mesyuarat. Keputusan yang menyakitkan hati kita. Sampai orang boleh bercakap, panggil seorang abang main depan, bercakap depan seorang abang, mencadangkan supaya pecat mufti kita. Pasal apa? Pasal kita tak kuat. Pasal tu orang berani cakap macam tu. Tuan-tuan nampak akibat daripada kita seronok berpecah. Akibat daripada tu jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan di manakah dapat bersama nak menjalankan maslahat kehidupan di dunia ni? Kan duduk cari jalan nak bagi jadi pasal ni. Di mana kita nak boleh dapat satu cara kita nak buat kehidupan atas dunia macam mana? Berkelahi sama-sama Islam ni, berkelahi. Sanggup pergi beli barang kedai Cina. Nak pada muka kawan nak Islam ni, kita pergi beli barang kedai Cina. Nampak tuan-tuan, kita ni kalau Allah, kalau bermusuh ni tak elok sangat. Dia jadi macam tu. Dan dia kata, dan bertolong-tolong atas menolakkan segala mudarat. Kalau kita dengan dia bermusuh, macam mana kita nak tolong-menolong sama-sama kita? Kita tak akan tolong dia. Pasal kita tak suka kat dia. Dan dia kata mendirikan apa yang dikehendaki agama. Lebih-lebih lagi nak menegakkan agama, memang tak boleh. Bukti depan mata tuan-tuan. Negara Arab ni tu ada berapa biji? Negara Arab, negara orang Islam yang Allah anugerahkan kekayaan minyak mentah. Minyak mentah ni dia yang supply kepada seluruh dunia. Negeri orang Islam yang duk supply minyak kepada seluruh dunia. Sama-sama negeri Arab tak boleh nak berkawan, duk berkelahi. Hasil dia apa? Hasil dia kita dijajah. Kita dijajah. Kita memerintah negeri tapi kita dijajah. Keputusan kita nak buat kena dengar Amerika kata apa dulu. Keputusan mesti selaras dengan dia. Pasal apa? Pasal berpecah. Pasal apa? Pasal Iran dengan Iraq pun tak boleh nak berkawan. Pasal apa? Pasal Iraq dengan Kuwait pun tak boleh nak berkawan. Kau kata Iran dengan Iraq ni, pasal Iran ni Syiah, Iraq ni kebanyakan sunnah, maka kerana tu tak boleh kawan. Ni yang Iraq dengan Kuwait sama-sama kata sunnah ni, boleh buat tak boleh kawan. Pasal apa? Pasal hobi kita suka berkelahi. Itu aja. Pasal hobi kita suka berkelahi. Bukan orang Melayu ya, orang Islam punya masalah. Kalau Nabi ada tuan-tuan, menangis Nabi melihat benda ni. Kalau Nabi ada lagi, menangis Nabi ni melihat benda ni. Tuan-tuan, kita dah baca dah hadis Nabi SAW. Satu hari balik daripada kawasan Al-Aliyah, kawasan tanah tinggi. Dia tiba, Nabi sujud, Nabi angkat tangan kepada Allah, minta doa. Sahabat kemudiannya tanya Nabi apa cerita. Nabi kata, aku minta kepada Allah 3 benda. Allah perkenankan 2, 1 Tuhan tak perkenan. Apa dia yang 1 tu? Nabi kata, aku minta supaya umat aku bersatu. Allah tak perkenankan. Allah tahu dah, lepas ni itu nanti cari jalan bergaduh.
Nabi dah sedih dah. Walhal Nabi tak tengok lagi perpecahan tu. Nabi dah sedih dah. Takut benda ni jadi. Hari ni benda ni jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab Saudi lah ni sampai ambil inisiatif. Bawa semua geng ni pergi mesyuarat di Makkah bersaksikan Kaabah. Cuba tengok macam mana ni duk mesyuarat di Casablanca, duk mesyuarat di macam-macam merata tempat. Depa mata tak nampak Kaabah ni dia tak apa nak heran. Terai tengok bawa mai Hamas, bawa mai Fatah, bawa mai apa, bawa mai mesyuarat. Mata kita boleh tengok Kaabah. Masuk waktu kita pergi semayang di Masjidil Haram, sekejap lagi kita sambung mesyuarat. Sekejap lagi masuk waktu kita pergi semayang di Masjidil Haram, sekejap lagi kita sambung mesyuarat. Dengan harapan supaya bila mata duk tengok Kaabah ni, kotlah permusuhan antara sama-sama Islam tu boleh bagi reda. Harap-harap macam tu. Benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu peringkat tinggi. Peringkat kita di kampung ni, kita selesai kita di kampung ni dulu. Tak usah berkelahi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata dengan kerana itu, ditegah oleh syarak itu, akan seseorang itu jangan berselisih. Agama tak mau berlaku perselisihan. Bermula dalil yang menunjukkan yang tersebut itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wa su'a dzatil bain, fa innaha al-haliqah." Maksudnya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah akan diri sekalian kamu daripada jahat orang yang bercerai dan berselisih dan berpecah belah dan bermusuh-musuh." Itu dia. Nabi minta tolong. Nabi kata minta tolong. Aku minta tolong dekat hampa semua. Iyyakum wa su'azatil baini. Nabi kata aku minta tolong dekat hampa semua. Tolonglah jangan berpecah. Tuan, Nabi merayu. Nabi merayu dekat kita. Tolong jangan berpecah. Tolonglah semua orang berdiri di atas Quran dan hadis Nabi. Tolonglah macam tu. Minta tolonglah sangat-sangat buat benda yang aku suruh ni. Dan kita tak mau nak berpegang kepada Quran dan hadis Nabi. Akibat dia tuan-tuan tengok Allah ni apa jadi. Itu keluar dalam surah Abah, statistik yang dikeluarkan oleh pihak polis tentang indeks jenayah tahun 2006. Indeks jenayah tahun 2006 tahun lepas. Hasil daripada kajian ni, mereka ambil average. Dia ambil daripada internet ni, sumber ni. Dia kata tahun 2006 kejadian rogol berlaku setiap 3 jam 35 minit di Malaysia. Setiap 3 jam 35 minit, setiap 3 jam setengah satu orang kena rogol. Satu Malaysia ni merata lah. Tak lagi bikin Tajam, tak lagi Kuala Lumpur, tak lagi Brickfield, tak lagi Johor Bahru, tak lagi Patah Balik main Melaka, tak lagi pergi di Kuantan Pahang. Kira pukul rata setiap 3 jam setengah satu kes rogol jadi. Maknanya dia kata purasa satu orang perempuan dirogol setiap hari dalam 6 ke 7 orang sehari. 6 ke 7 orang kena. Itu indeks jenayah. Ini berdasarkan kes yang dilaporkan. Tak lapor saya kira lah. Pembunuhan setiap 14 jam setengah. Setiap 14 jam setengah satu orang kena bunuh. Kecurian motosikal setiap 8 minit. Jangan dengar-dengar ni keluar pergi motor pula. Tunggu sembahyang rupiah dulu. Setiap 8 minit sebiji motor hilang. Tadi saya sembang dengan timbalan dari CPD siang tadi, tengah hari tadi. Allah Ustaz, dia kata susahlah, dia kata motor buruk, pelik nombor lama, tapi semua baru. Motor tu pelik nombor lama, memang motor lama, motor buruk, tapi semua baru, body semua baru. Mana Ustaz ni? Ni motor curi lah, dia kata motor curi, dia perlai-perlai jual tak. Jadi motor buruk pakai body baru.
Dia kata apa? Kami polis ni pening kepala Ustaz. Pening kepala. Saya kata tak apalah, gaji nak naik dah, tak apa hari lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai orang Islam, kita nak kata apa? Di antara punca utama kerana kita tidak mendaulatkan hukum Allah. Kerana tu benda ni jadi. Itu aja ceritanya. Kalau kita ada trust dengan Allah, kita ada keyakinan, kita ada percaya dengan Allah, kita implement hukum Allah, kita tengok apa nak jadi. Ni cerai pun tak mau. Cerai tengok. Kita orang Islam duduk semayang hampir lebam kayak gini. Ayat Quran tak mau percaya lah. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan potong tangan. Tuhan kata, bukan Nabi kata aja, Tuhan kata. Jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Itu balasan pada apa yang pencuri ini buat. Siapa rumah dia kena curi, dia tahu macam mana sakit hatinya kepada pencuri ini. Macam mana susah payah dia kerja titik peluh tulang pakrat dia nak dapat duit sikit tu. Simpan habuan nak bayar belanja anak masuk universiti. Pencuri curi duit tu. Macam mana sakitnya hati dia. Allah aja yang tahu. Dia ni kalau dibiarkan dia ambil tindakan, bukan tangan dia potong. Dia potong habis semua. Tapi Islam tak suruh potong semua. Islam kata potong tangan. Kalau sabit kesalahan cukup syarat, memang dia mencuri, potong tangan dia. Tuhan kata apa? Nakalan minallah. Itu satu pencegahan daripada Allah. Allah akan protect negeri ini daripada jenayah itu. Kalau kita ada percaya, dekat ayat Quran, kita kena buat benda ni. Yang hasil dia kita apa? Betapa amannya dunia ni apabila kita hidup di bawah naungan dan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hadis tadi dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa su'azatil bain fa innahal haliqah. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah akan sekalian diri kamu daripada jahat orang yang bercerai dan orang yang berselisih dan orang yang bermusuh-musuh, kerana bahawasanya ia pencupar, yakni ia membinasakan. Nabi SAW kata, kita berpecah belah tu, dia menjadi haliqah, dia menjadi pencupar. Maksud dia apa? Dia mencupar pahala dan kebajikan dan kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang yang tak ada pahala, kita jadi orang yang tak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berpecah belah. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis sahih, lagi garis daripada ini wajah. Wallahu. Lepas ni insya-Allah kita masuk fi fadli salah zatil bain. Cerita tentang kelebihan kita memperbaiki orang yang bermusuh-musuh. Kawan kita bergaduh berkelahi, kita pergi jadi middleman, kita pergi jadi orang tengah yang kita cuba untuk nak memperdamaikan orang yang bermusuh-musuh ni. Apakah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janji dekat kita. Kemudian insya-Allah panjang umur, ada masa kita sambung fi karahiyati qati'atir rahimi wal baghi. Itu bab yang menunjukkan atas tegah memutuskan silaturahim dan berbuat zalim. Kita putus silaturahim, adik dengan abang tak cakap. Apa dia? Bala Tuhan nak naik. Apa dia? Dan kita buat zalim dekat orang. Apa bala Tuhan nak naik? Kita tengok apa Nabi kata. Kemudian fi ta'thir wa'din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan, memberi bekas nasihat Nabi kepada sahabatnya. Ini tentang Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia kalau dia bagi nasihat melekat di hati para sahabat. Kita nak baca ni, apa dia, apa rahsia Nabi, apa benda yang Nabi ini, yang bila dia bercakap mai ke hati ini. Kita hari ini tuan-tuan, kita bercakap sejam
1,5 jam, 2 jam kita bercakap, tak lekat di hati orang. Orang tak berasa dia dapat pengajaran, orang tak berasa kesan, orang tak rasa apa kebaikan. Tapi Nabi SAW kalau dia bagi satu nasihat, melekat di hati orang. Ini Nabi SAW. Kekuatan yang Allah bagi dekat Nabi begitu. Apa rahsia Nabi SAW? Nah, mudah-mudahan tuan-tuan, Allah lindungi kita daripada benda-benda tak elok. Allah lindungi keluarga kita. Allah lindungi kawan-kawan, jiran, tetangga, semua orang yang kita kenal daripada terlibat benda-benda tak elok. Dan mudah-mudahan Allah bagi segala kebaikan yang ada di sisi dia, Allah bagi dekat kita. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah. Dan tak baik itu silap saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.